Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan seluruh pimpinan jawatan kuasa takbir surau Ar-Rawdah, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatidzah, terusnya tuan-tuan para jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan juga diberkati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah masih memberi keizinan, peluang dan kesempatan kepada kita semua sama-sama dapat kita hadirkan diri ke surau ini pada malam ini, menunaikan salat fardhu maghrib berjamaah, dan kemudiannya kita berpeluang juga untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu dan juga menunggu masuknya waktu Isya. Mudah-mudahan keberadaan kita ini dapat mengundang kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adanya manfaat ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari daripada perbincangan dan muzakarah ilmu kita pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah maghrib kita membicarakan tentang fiqh non-muslim, membicarakan isu-isu yang berkaitan, yang ada hubung kait dengan golongan non-muslim. Kita masih lagi dalam isu-isu yang berkaitan dengan Arab. Perbincangan kita masih lagi berkisar berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan Arab. Dalam kuliah yang lepas, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita membicarakan tentang pengharaman Arab menurut syariat sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jenis-jenis Arab, apa yang dikatakan Arab itu, dan juga kenajisan tentang Arab itu. Malam ni tuan-tuan sekalian, kita nak masuk lagi isu berkaitan dengan sekiranya kita berada dalam majlis yang dihidangkan Arab, apa hukumnya. Kadang-kadang kita hadir satu majlis, maka dalam majlis itu dihidangkan Arab ataupun dijamu Arab, diserve Arab. Ini tapi bukan majlis biasa-biasa lah ni. Biasanya majlis-majlis yang barangkali majlis yang dianjurkan oleh orang bukan Islam.
dijemput kita sekali. Tiba-tiba bila kita hadir dalam majlis itu, ada dihidangkan arak. Ada arak sekali dalam majlis itu. Ataupun kita pergi majlis-majlis yang international lah, kan, hotel-hotel dan sebagainya. Tiba-tiba sekali dihidangkan arak, diservkan arak di situ. Maka bagaimana hukumnya? Adakah kita masih boleh turut serta dalam majlis itu dan berada dalam majlis itu? Minum confirm tak boleh lah. Ini maksudnya walaupun kita tak minum, kita duduk sekali, ataupun ada di kalangan kawan-kawan kita yang non-Muslim ajak kita pergi makan, open table, sekalinya open table dengan open arak-arak sekali. Kan, dia order sekali kan, kita duduk semeja dengan dia. Kan, kadang-kadang berlaku kerja dengan toke besar. Kan, kadang-kadang berlaku macam tu. Jadi macam mana sekiranya persoalan yang sebegini, situasi yang sebegini berlaku kepada kita, adakah harus bagi kita sebagai seorang Muslim untuk berada dalam majlis itu ataupun menghadiri jamuan yang seumpama itu? Maka dalam menjelaskan permasalahan ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita harus lihat apa yang disebut oleh Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yajlisu ala ma'idatin yudaru 'alayha al-khamr." Kata Nabi SAW, sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka janganlah dia duduk sekali dalam majlis yang ada dihidangkan arak padanya. Nabi SAW dah sebut, "Fala yajlisu ala ma'idatin yudaru 'alayha al-khamr." Jangan dia duduk sekali dalam majlis yang di sana ada dihidangkan arak padanya. Jadi Nabi SAW sudah melarang duduk bersama ataupun hadir bersama dalam majlis yang dihidangkan arak adalah suatu perkara yang dilarang, bahkan hukumnya haram, berdosa. Kerana seolah-olah kita meredai arak itu, merestui arak itu. Bahkan kehadiran tersebut seolah-olah suatu bentuk keredaan kita dengan arak. Dan bagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 140, "Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan misluhum." Ayat ini kita pernah bincang dahulu, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan atas kamu dalam kitab bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan dipersenda-sendakan, dipermain-mainkan, maka janganlah kamu duduk bersama-sama dengan mereka. Fala taq'udu ma'ahum, janganlah kamu duduk bersama-sama dengan mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehinggalah mereka itu berbicara dalam topik yang lain. Sampailah mereka tidak lagi mempersenda-sendakan ayat Quran, mempermain-mainkan ayat Quran.
Allah suruh keluar, tinggalkan majlis itu, jangan duduk sekali. Kerana kalau kita duduk sekali dalam keadaan begitu, kata Allah, innakum idzan misluhum, sesungguhnya engkau kalau terus tetap bersama dengan mereka, duduk dalam majlis itu, seolah-olah engkau seumpama macam mereka juga, meridai. Jadi seolah-olah ayat ini Allah nak bagi tahu, kalau kita duduk dalam majlis mungkar, yang dalamnya ada perkara mungkar, perkara maksiat, kalau kita masih kekal berada di situ, seolah-olah kita meredai kemungkaran itu. Maka sikap kita sepatutnya, kalau kita berada dalam majlis yang mungkar, kita kena tinggalkan majlis itu, tak boleh bersekongkol sekali. Jadi atas asas dalil inilah juga bahawa bagi situasi kalaulah dalam majlis itu dihidangkan ada benda-benda yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, maka itu juga dianggap sebagai majlis yang mungkar. Maka sikap kita harus kita meninggalkan majlis itu, kerana sebagai suatu untuk menzahirkan syiar Islam. Kita tak boleh, itu perkara yang dilarang dalam agama. Kita kena tunjuk bahawa syiar Islam, keizahan Islam, dan juga menjaga maruah dan kehormatan diri kita, dan juga untuk mengelakkan fitnah. Walaupun kita tak minum, tapi duduk dalam majlis yang ada dihidangkan arak, orang kata hang tibai sekali. Patutnya benda ni kita berada dalam negara yang majoriti orang Islam sudah dimaklumilah. Maknanya di kalangan orang bukan Islam pun patut hormat. Bila mereka nak jemput orang Islam sekali dalam majlis mereka, patutnya mereka tidak hidangkan minuman-minuman yang seumpama ini, untuk menjaga kehormatan agama Islam, menjaga menghormati Islam sebagai agama persekutuan. Kadang-kadang kita dengar juga ada majlis yang walaupun dijemput secara terbuka tapi dihidangkan, apatah lagi kalau bulan 10 nanti, nak jadi macam barat juga, Oktoberfest, kita pun nak sambut juga. Jadi tak boleh. Kalau dalam majlis yang begitu, maka kita kena tinggalkan. Lainlah kalau kita berada di negara minoriti orang Islam, di negara orang kafir. Negara orang kafir, negara di barat, memanglah sukarlah nak cari majlis yang tak ada arak langsung. Mana-mana pergi pun mesti akan ada. Pergi conference ke, pergi hatta restoran-restoran yang halal sekalipun. Saya pernah pergi ke Beijing, tuan-tuan sekalian, dibawa ke restoran halal, tulis halal, tapi ada serve arak. Tanya sebab apa serve arak? Kamu restoran halal? Dia kata berapa kerat dengan orang Muslim yang datang makan. Sebab majoriti 60%, 70% customer dia non-Muslim. Dan bila non-Muslim datang, mesti dia nak request serve arak. Tapi itu kita boleh kata mereka berada di negara minoriti orang Islam. Itu kita ambil hukum fake Muslim minoriti lah dalam situasi yang begitu. Tapi kita yang duduk di negara yang majoriti orang Islam, apatah lagi mengisytiharkan pula Islam sebagai agama rasmi, agama persekutuan, tiba-tiba ada majlis-majlis yang umum dihidangkan arak. Tak sepatutnya lah. Dan tak sepatutnya kita berada dalam majlis-majlis yang sebegitu. Umpamanya kita dijemput ke majlis pelancaran jenama arak baru, dapat
telefon lagi, dapat kad jemputan. Kita pun gagah api juga, baca doa lah. Tukang baca doa lah. Jadi tak boleh. Ataupun majlis makan malam yang dihidangkan arak atas hidangan setiap meja yang ditempah. Majlis makan yang menyediakan arak ataupun majlis yang ditaja oleh syarikat arak. Walaupun tak hidang arak, tapi penaja utama majlis itu makan malam tu ditaja oleh syarikat arak. Siap sebut lagi, makan kita malam ni ditaja oleh syarikat arak. Kita pun pulut makan kan. Tak boleh. Apa yang ada kaitan dengan arak, kita tak boleh bersekongkol. Hatta pakai baju yang ada logo arak pun ulama menghukumkan haram, kerana secara tidak langsung kita mempromosikan arak. Kan dulu ada JC, ada satu kumpulan bola sepak, kumpulan apa lah tak tahu lah. Saya kat arak taja dia letak logo arak di JC dia. Kumpulan tu pula diminati oleh anak-anak muda kita. Baru ni berlaku. Baru ni 2-3 minggu lepas ada seorang student saya pakai JC tu ada logo arak, mes bayar. Saya tanya, awak pakai baju apa? Dia buat plan. Baju biasa. Hang tengok logo apa tu? Ada biasa ni kumpulan apa ni, apa kelab bola. Dia sampai tak tahu tengah tu. Balik tukar kan. Jadi hukumnya haram. Maksudnya itu logo je tu. Yang apatah lagi bila kita duduk dalam majlis yang sebegitu. Dan dalam syarah Sahih Bukhari, iaitu Fathul Bari, dalam bab nikah, bab adakah pulang jika melihat kemungkaran dalam majlis yang diadakan, maka disebut beberapa hukum ijtihad para ulama berkaitan dengan kehadiran dalam majlis yang ada maksiat arak. Ada dihuraikan. So, umpamanya kita dijemput dalam satu majlis kedua kahwin lah. Kahwin kan, bila dijemput, kalau tidak ada keuzuran pun wajib kita hadir. Tapi tiba-tiba bila sampai tu dia arak punya bagusnya dihidang. Jadi adakah kita boleh terus berada dalam majlis itu ataupun kita kena balik? Ini dibincang dalam kitab Fathul Bari. Maka hukum ijtihad ulama berkaitan dengan menghadiri majlis yang ada maksiat arak, ada dua keadaan. Jika dalam majlis tersebut dihidangkan arak, manakala kehadiran yang menjadi sebab arak tidak dihidangkan. Biasanya majlis itu ada hidang arak, tapi bila dijemput orang ni, bila orang ni hadir, orang jadi segan nak hidang arak. Kita kena hormat dah ni. Maka dia boleh pergi, dia boleh hadir majlis itu. Dengan sebab dia hadir, menjadi sebab arak tidak dihidangkan. Dan jikalau kehadirannya tidak mampu untuk menyebabkan demikian, orang tak peduli hambuhlah sorban sama mana pun, dia hidang macam tu juga lah. Maka ada dua pandangan ulama Syafi'i dalam keadaan begini, iaitu dia boleh hadir untuk mengingkari maksiat arak tersebut. Kalau dia hadir itu dan dia boleh mengingkari, maknanya boleh bagi tahu ni tak bagus, ni arak ni diharamkan, jangan kita berada dalam majlis ni. Dia boleh ambil peluang bagi tazkirah 10 minit. Kalau dia mampu buat macam tu, okey lah, boleh pergi lah. Takut orang usung dia pula. Ada buat kacau majlis orang lah. Tapi kalau dia boleh peluang, makna dengan hadir dia itu boleh mencegah, boleh menyampaikan perkara yang
yang betul, yang benar, apa yang diharamkan dalam agama, maka boleh hadir. Tetapi tidak hadir itu yang lebih afdal, lebih baik. Kan kadang-kadang kalau majlis macam tu cakap tak apa pun, orang dah bagi alasan nak pergi dakwah kelab malam, dalam kelab malam. Bukan dakwah, dia yang terdakwah. Dia yang terkecundang akhirnya. Jadi begitu situasinya. Dan jika dia orang biasa yang tidak menjadi contoh kepada orang lain, dia boleh hadir dan makan minum benda-benda yang halal yang ada. Dan jika sebaliknya di mana dia ada seorang yang ternama dan berpengaruh, maka tidak harus hadir kerana dia menjadi tomahan dan contoh yang buruk kepada orang yang lain, apatah lagi dia pemimpin negara. Ada satu lagi pandangan, ini kita kata lebih pandangan kepada dalam situasi kalau kita berada dalam kita kata apa, negara yang minoriti orang Islam tadilah. Ya, memang diakui tuan-tuan, saya pun pernah berada dalam situasi begitu. Memang sukar nak elak lah. Bila kita duduk di negara barat ni, pergi mana-mana majlis, tak kira lah rasmi ke tak rasmi, ya, memang memang ada lah benda tu. Tapi kadang-kadang orang Islam sana pun namanya Islam, ya, dia tibai serupa tu juga. Muslim, dia pun pelik tak tengok kita tak minum. Bukan dia rasa pelik dia minum, dia bila kita tak minum, dia tengok kita jadi pelik lah. Dia kata, alah, duduk sini kita kena jadi moden. Dia kata sebab dia tibai serupa je. Bulan puasa, bila kita puasa, dia pelik, dia kata, oh, you boleh puasa lah duduk sini. Allahu Akbar. Itulah cabaran. Kalau iman tak kuat, jangan pergilah. Tuan-tuan. Jadi ada dua keadaan yang begitu. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerjaya yang berkaitan dengan Arab, ini banyak berlaku. Kita bekerja, mendapat pendapatan yang ada hubung kait dengan Arab. Seumpamanya kita kerja yang terpaksa menghidangkan Arab, terpaksa ataupun ada hubung kait dengan Arab lah. Kalau dah kerja kilang Arab, bukan terpaksa lagi lah, memang ada hubung kait dengan Arab lah. Kalau kita kerja di kelab malam, bukan terpaksa lagi lah, memang itu je, dalam kelab malam tak ada TOI limau. Memang Arab je lah. Jadi kerjaya-kerjaya yang macam ni, sebab jelas Nabi SAW menyebut ada 10 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada hubung kait dengan Arab. Dalam riwayat yang disebut oleh Nabi SAW, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri 15. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri 10. Allah melaknat, kata Nabi, maknanya laknat sini Allah murka ke atas orang yang terlibat dengan Arab ini 10 golongan. Siapa dia? Asiraha yang pertama. Siapa Asiraha? Iaitu orang yang terlibat memerah Arab. Asiraha maknanya yang terlibat untuk menghasilkan Arab. Kalau secara konvensional dulu Arab di perang, maknanya orang yang terlibat kerja itulah untuk angkut Arab, perang dan proses nak hasilkan Arab.
Tapi dalam konteks moden hari ini, Arab telah diindustrikan, dikelangkan. Maknanya orang yang bekerja di kelang Arab. Walaupun kerja dia jaga mesin dia, setitik pun saya tak pernah minum, Ustaz. Yang kata minum, ayah Arab pun tak pernah mercik kena tangan saya. Semua main tekan. Walaupun tekan, tuan-tuan, tapi tekannya itu mesin untuk nak menghasilkan Arab, kilang Arab. Maka inilah yang dimaksudkan sebagai wa'asirha, orang yang memerah Arab. Maka tak boleh. Carilah kerja lain, banyak lagi. Kan? Jadi kena ambil tahu jugalah. Jangan duk kira seronok gaji besar je, tapi kerja apa buat. So tak boleh. Jadi tak boleh kan ada kilang Arab. Ada, tak ada masalah. Itu mungkin atas keperluan untuk orang bukan Islam. Tapi biar orang bukan Islam, dah itu minuman dia pun. Islam taklah suruh sampai pergi musnahkan, bakar kilang Arab apa tidak. Kalau itu atas keperluan mereka, kalau pada kepercayaan mereka, agama mereka membenarkan, tak apa. Tapi biar mereka, kita yang orang Islam, jangan terlibat sekali. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa mu'tasiraha. Siapa dia wa mu'tasiraha? Yakni orang yang minta diperahkan Arab itu. Tokek Arab, orang yang ada kepentingan atas kilang Arab, pemegang-pemegang share kilang tu, pemegang-pemegang saham Arab. Hari ini Arab untung banyak. Kalau dia main tibai, dia pun tengok ada pegangan dia, walaupun 2%. Dia termasuk dalam ni, wa mu'tasiraha, orang yang minta untuk diperahkan Arab. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa syaribaha. Ini kita sedia maklumlah. Semua kita dah tahu orang yang meminum Arab. Orang yang meminum Arab. Dan yang keempat, wahamilah. Siapa dia wahamilah? Orang yang membawa Arab. Orang yang membawa Arab. Tukang bawa Arab. Termasuk driver lah ni. Driver lori, driver van, driver kereta, yang directly dengan kilang Arab. Yang dia dapat hasil, dia bawa lori itu, gaji dia kilang Arab yang bayar. Dia bawa van, walaupun dia pakai kopiah putih, tapi van yang ada logo Arab, gaji dia bulan-bulan syarikat Arab yang bayar. Tapi berbeza dengan orang yang bawa Grab, tiba-tiba tahan satu kita panggil apa, Amoy ke apa ke, bawa Arab, naik kereta dia suruh hantar sekian-sekian. Itu maknanya secara umum itu tak dikira wahamilah lah. Dia dikira macam umum, pelanggan yang umum. Dia pun tak tahu apa yang kawan tu bawa. Kecuali lah kalau nampak memang ditulis itu, saya nak minta awak hantarkan Arab. Sebab kes ni pun ada berlaku kadang-kadang. Yang ni anak-anak muda kita hari ni, apa, grab food tu kan, food panda. Ada satu hari tu saya kuliah dekat section 8 ke section 8 pada Bauwangi, Surau Ukhuwah. Ada seorang adik tu, dia berhenti nak sembahyang maghrib. Tiba-tiba tengah bincang tajuk ni, dia pun tunggu. Tengok dia pun mungkin terkena kat dia kot, dia pun macam tak sedap duk kot.
Dia tunggu sampai habis kuliah, sampai sembahyang isyak apa sekali pun dia pun tak balik lagi. Dia tunggu, dia tanya, dia nak tanya penjelasan lebih lanjut. Macam mana dia ni, dia kata. Sebab dia ni kadang-kadang kala duk main area Kajang. Area Kajang, dia kata, Ustaz, faham lah. Kalau kena restoran Cina, kena suhatan, kadang-kadang babi, arak, biasa. Jadi macam mana hasilnya? Saya pun jadi susah hati nak jawab. Ni kerjaan dia. Saya tanya, saya pun tak apa tahu. Saya pun tak pernah jadi, tak pernah bawa food panda, grab food ni. Macam mana sistem ni? Dia kata tak boleh kari je. Kalau dah tahu kata restoran tu restoran yang non halal, yang nak kena hantar tu daging babi, yang nak kena hantar tu arak, tak boleh kari je. Dia kata reject ni boleh lah Ustaz, tapi rating kita tak bagus lah, dia kata. Bila kita selalu reject, dia kata saya pun tak faham macam mana sistem dia. Dia kata rating dia akan jadi tak bagus dan upah dia akan jadi rendah. Allah alam macam mana sistem dia. Dia kata maknanya kalau biasa akan tak tahu berapa kali hantar tu RM4 lebih kot, tetapi kalau rating rendah tu akan dapat RM3 lebihnya. Allah alam. Tapi saya kata ginilah, kalau nak jaga kesucian betul atas rezeki yang diperoleh itu, reject lah. Kan? Beza RM1, RM2 tu tak miskin lah. Tapi kalau tak boleh juga, kita anggap maknanya kita bukan dapat direct daripada macam kita kata tadi, yang bekerja direct dengan syarikat arak tu lah. Macam juga orang yang kerja bawa driver lori, tapi dia driver lori yang umum, bawa macam-macam barang, tiba-tiba ada sekali-sekala terpaksa bawa arak. Mungkin company dia dapat sekali-sekala, tapi bukanlah tiap-tiap hari dia bawa arak. Maka kita kata sebagai umum yang macam itulah, lagi boleh elak, kita cuba elak. Tapi wahamilaha ni maknanya lebih direct, lebih kepada sifat yang direct ni. Tiap-tiap hari kerja dia bawa arak, memang gaji dia, pendapatan dia dapat direct daripada kilang arak itu. Ini yang kita kata wahamilaha. Kemudian yang seterusnya wa mahmulatu ilaih, iaitu orang yang dibawa arak kepadanya, yang order arak. Walaupun dia tak minum, dia tukang order. Sebab nak serve, nak bagi hadiah kat kawan dia ke apa ke, tapi dia yang order arak dia bagi. Pun sama. Kemudian wasaqiyah, iaitu orang yang serve arak, yang menuangkan arak ke dalam gelas, yang dihidangkan arak, yang menghidangkan arak, pelayan-pelayan. Ini termasuklah anak-anak kita yang kerja hotel 5 star dan sebagainya, yang kerja di restoran. Memanglah 5 star mesti kena ada arak. Kerja di kelab-kelab malam, dan maaf cakap, termasuklah yang kerja dengan syarikat penerbangan yang menghidangkan arak, pramugari. Bila orang minta arak, kita tak boleh kata tak ada, mineral kan. Tak boleh. Hang dah kerja syarikat dia dah, polisi dia hidang, serve arak, hang kena tuang. Termasuk ni. Sebab tu carilah. Nak jadi pramugara tak salah, Islam tak larang, tapi carilah syarikat yang tak serve arak dan yang boleh pakai pakaian yang menutup aurat. Tapi kalau kerja dengan syarikat yang ada polisi,
yang menghidangkan arak kepada penumpang-penumpang dia, dan mengenakan syarat bahawa pakaian tak boleh pakaian yang menutup aurat, maka pekerjaan yang macam ni hukumnya adalah haram. Bila haram, pendapatan yang diperolehi juga adalah pendapatan yang haram, hasil yang haram. Jadi carilah. Kan kata tak boleh, ada syarikat-syarikat penerbangan yang tak hidangkan arak. Dan yang sedihnya, syarikat kita, hak kita pun hidang juga. Kan? Walaupun benda ni pernah dibangkitkan di parlimen, minta dihentikan untuk dihidangkan arak, tapi dibantah, bahkan dikatakan bahawa harga tiket yang kita bayar tu dah termasuk dengan harga arak. Mana tuan-tuan beli tiket kapal terbang tu dah diambil kira sekali dengan harga arak. Ada je Brunei tak seharap boleh terbang sampai macam tu juga pun. Arab Saudi tak ada kan? Ada. Tak ada kan Arab Saudi tak seharap. Jadi itu. Wasaqiyah, maknanya orang yang menghidangkan arak, yang serve, melayan, menservekan arak itu. Kemudian siapa lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waba'i'uha, orang yang terlibat dengan urusan jual beli arak, yang berlakunya transaksi jual beli arak, cashier. Tak pun tak kisahlah siapa-siapa pun yang ada kaitan dengan jual beli arak. Ini yang kita kata kena hati-hati kalau anak-anak kita yang bekerja di kedai serba neka yang ada jual arak. Kalau di supermarket yang besar, mungkin mereka ada kaunter asin untuk jualan arak. Walaupun supermarket itu ada jual arak, tapi dengan portion yang sedikit, dengan kadar yang sedikit, walaupun hasilnya itu, tapi kita kerja di sektor yang lain, maka di kalangan para ulama berijtihad harus kerja asalkan kita tak terlibat sekali dengan urusan yang kaitan dengan aktiviti penjualan arak itu. Tapi kalau di kedai serba neka, maaf sebutlah terpaksa sebutkan, 7-Eleven, apa lagi, Speedmart, Choice. Ada sini ya Choice. Tapi 7-Eleven ni banyak, Speedmart ni banyak. Kadang-kadang dia satu kaunter je. Kalau kena time tu anak kita yang jadi cashier, kalau ada main nak beli arak, dialah nak kena ambil arak tu, bubuh dalam plastik, dialah nak kena scan harga arak tu, dialah yang nak terima duit daripada orang yang beli arak. Jadi ini termasuklah waba'i'uha. Kesian. Mak duk tunggu SPM. Kalau nak kerja kena pilih juga. Tapi mereka ni ada polisi tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita kena ada peranan. Persatuan-persatuan penduduk, surau-surau masjid ada peranan. Kalau ada bantahan daripada penduduk terhadap penjualan arak di kedai serba neka ni, mereka akan hentikan penjualan, mereka tak akan jual. Jadi penduduk boleh buat bantahan. Sebab saya ada pengalaman tuan-tuan, saya lama duduk di Bandar Baru Bangi, saya terlibat dengan satu penduduk Bandar Baru Bangi. Memang kita akan buat bantahan pada semua kedai-kedai serba neka yang jual arak. Sekarang saya tak tahulah, saya dah tak terlibat dengan satu penduduk sana. Tapi dulu, sejak awal tahun, hujung tahun 90-an, awal tahun 2000, memang kita pernah buat boikot. Pertama sekali antara kedai yang kita boleh timbul kesedaran untuk bantah, kerana kalau tuan-tuan pernah berlaku
Kita tuan-tuan perasan tasik cempaka kan, tasik cempaka tu yang dekat dengan PKNL tu, waktu tu baru buka lah, tahun 2000 macam tu lah kot. Suatu ketika dulu kita buat operasi cegah maksiat dan sebagainya. Dulu pun kita pun banyak malam-malam kes, kan? Hingga kita pernah menggelar bukan tasik cempaka lagi, tasik celaka, kan? Hinggalah waktu jogging, kadang-kadang pagi kita buka tong sampah tengok, banyak tintin arak. Main mana? Dan kan kita tahu penduduk Bangi ni majoritinya orang Melayu, orang Islam. Pernah satu ketika cikgu buat spot check di sekolah Jalan 3 Bandar Bangi, jumpa arak, tin arak dalam beg sekolah. Siap-siap rupanya beli ni. Saya pernah lain mana? Jadi kita buat bantahan. Dan alhamdulillah, bila buat bantahan, mereka terima dengan baik dan mereka menarik semua penjualan-penjualan arak di kedai Serboneka. Lepas tu boleh, kalau tuan-tuan ada kedai yang ni, kadang-kadang ialah yang rosaknya anak-anak kita. Berapa orang sangat yang non-Muslim yang ada, mereka kata jual untuk keperluan orang bukan Islam. Kita tahu, tak tahulah di mana di sini, Wallahualam, tapi kalau di Bandar Bangi kita boleh buktikan bahawa penduduk majoriti, dia katakan 99% orang Melayu, orang Islam. Apa keperluan nak jual? Suatu ketika dulu Giant baru nak buka di Kipmore tu kan, dulu Warta orang panggil. Bila dia ganti pembangkit Warta, Giant ambil alih. Bila dia ambil alih, dia jual arak timbun macam tempat lain. Ada orang buat laporan, kita pun hantar surat. Hantar surat bukan bantah lagi, hantar surat baru nak minta pergi jumpa, nak berbincang. Dia hantar balik surat kat kita, bukan bagi tarikh nak bincang, terus dia mohon maaf, kami akan tarik semua produk-produk arak daripada Giant Bandar Bangi, kita tak akan jual dia Giant Bandar Bangi. Maknanya perlu peranan dan perlu ada bantahan. Kalau tidak, yang nanyanya anak-anak kita yang bekerja di situ lah. Jadi wabai'uha, orang yang ada kaitan dengan urusan jual beli arak. Kemudian wa'akala samanaha, iaitu orang yang memakan hasil arak, yang dapat gaji daripada syarikat arak, yang melabur dalam saham arak, apalah, termasuklah tukang sapu sekalipun, accountant sekalipun. Saya tak pernah minum arak, Ustaz. Botol arak pun saya tak pernah pegang. Tapi dia hari-hari buat kira-kira tentang untung rugi arak. Dia makan hasil daripada keuntungan arak, maka dia termasuk sekali. Dan kemudian wa mushtariyalah, iaitu orang yang menjual arak, wa mushtaratulahu, dan juga orang yang minta dibelikan arak. Ini semua 10 golongan ini yang ada hubung kait dengan arak, yang dilaknat, maknanya yang Allah menegak, Allah murka untuk kita terlibat. Cuma kata para ulama, dosanya taklah sama di antara semua golongan ini. Sudah semestinya orang yang minum tu dosa yang paling berat. Tapi walaupun tidak sama, tapi tetap mereka ini ada dosanya dan termasuk di kalangan yang dilaknat, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita terlibat dengan kerjaya-kerjaya yang melibatkan kita mendapat hasil dan pendapatan kita yang ada hubung kait dengan arak itu. Jadi itu maknanya kerja-kerja yang berkaitan dengan arak. Cuma yang kita kata tadi, kalaulah
kedai itu menjual arak dalam jumlah yang sedikit. Kita mengambil kira kedudukan ekonomi umat Islam hari ini lemah kan, dikuasai oleh orang bukan Islam. Kita terpaksa bergantung dengan orang bukan Islam. Jadi kalau kita kata tak boleh langsung mengambil hasil bekerja yang ada kaitan dengan sumber arak, maka akan menjadi suatu kegusaran, kesusahan juga pada kita. Atau kita kerja dengan kerajaan pun, kerajaan ada hasil arak, cukai arak. Kan? Dan cukai itu masuk akaun sekali je, akaun hasil kerajaan. Dan daripada akaun hasil kerajaan itulah juga dibayar gaji pada kita. Kecuali lah kalau kerajaan ada akaun hasil arak, masuk akaun lain. Kan? Tapi campur sekali juga. Jadi tapi jumlah yang sedikit. Kan? Maka dalam keadaan yang begitu diharuskan, kalaulah bukanlah perniagaan itu yang menjadi utamanya ialah keuntungan daripada penjualan arak. So umpama macam kedai sebeneka tadilah, jual arak sikit je. Masalahnya undang-undang kaitan dengan arak kita ni dia pelik sikit tuan-tuan. Walaupun kedai sebeneka tapi boleh jual arak. Rupanya bila cek balik, bila penjualan arak, saya tak ingat dah berapa dia punya jumlah. Tak perlu memohon lesen khusus untuk menjual minuman keras. Itu yang berlaku di kedai-kedai jual sebenarnya jual arak, mereka jual dalam jumlah, kalau tak silap tak lebih daripada saya kena check balik, saya dah lupa, tak lebih daripada 20 liter. Dia susun ada 15 botol, hal lain bola stok. Yang pelik. Dan kan negara orang kafir tak ada. Saya duduk di Kanada dulu tuan-tuan, arak tak ada jual di supermarket, arak tak ada jual di kedai-kedai runcit. Arak hanya boleh dibeli di kedai yang khusus dijual arak, dipanggil beer store. Tapi memang banyaklah kedai beer store ni, tapi memang di kedai tu memang jual arak betul lah. Dan arak tak boleh dibeli oleh macam kita lah, budak-budak yang bawah umur. Dan kalau beli arak tu tak boleh dibawa secara terbuka, kena masuk dalam bekas bekas kertas yang tertutup tu kan, nak bukul bawa balik, tak boleh bawa secara terbuka. Dan arak tak boleh minum di tempat-tempat yang terbuka. Itu undang-undang di Kanada. Itu arak tak ada di Kanada. Tuan-tuan tak akan jumpa orang yang akan minum arak di tepi pantai, di park-park, di kawasan di taman-taman, di tepi jalan, atas bas, tak ada. Dia sama ada nak minum di rumah ataupun minum di bar, kelab malam. Itu bagus. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Eropah, pergi ke France, beza lah. Atas terin mabuk, tengah-langgang penuh botol arak. Tapi di Kanada bagus dia punya undang-undang kaitan dengan arak. Sepatutnya kita boleh tirulah benda-benda yang macam itu. Jadi itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kaitan dengan kerjaya yang berkaitan dengan arak. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi. Masih ada lagi isu-isu kaitan dengan arak. Antaranya arak bolehkah dijadikan sebagai ubat? Ada juga orang tanya, student saya pernah tanya, Ustaz, boleh tak minum arak untuk nak panaskan badan? Orang barat dia kata dia minum arak ni bukan sebab nak mabuk sangat, mereka sejuk. Dia minum arak itulah tujuan untuk mereka nak panaskan badan. Jadi nanti kalau saya duduk sana, boleh tak satu caranya untuk panaskan badan dengan minum arak? Ini insya-Allah kita akan bincang kuliah yang akan datang. Jadi sekadar itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya bincangan dan kuliah kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا بما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل